Ini bab apakah ini bab kadar bacaan ataupun bacaan yang memadai untuk orang yang buta huruf dan orang yang tidak baik sebutan bahasa Arabnya, tidak baik sebutan bahasa Arabnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami ketika kami sedang membaca Al-Quran. Di antara kami ada orang ulu, orang pedalaman Arab dan Ajami, orang Ajam, yakni bukan berbangsa Arab ataupun orang yang bahasa Arabnya tidak baik. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, Iqra'u, bacalah kamu. Fakullun hasan, kamu semua bagus. Nanti akan datang beberapa golongan yang memperbetulkannya seperti mana diperbetulkan batang anak panah. Mereka mahu segera, mereka tidak menangguhkannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami pada suatu hari ketika kami sedang membaca. Faqala, maka baginda bersabda, Alhamdulillah, kitab Allah satu. Di antara kamu ada yang berkulit merah, ada putih, ada hitam. Bacalah Quran itu, bacalah kamu semua Quran itu sebelum ia dibaca oleh beberapa kalangan yang akan memperbetulkannya seperti mana diperbetulkan anak panah. Mereka mahu segera balasannya, tidak menangguhkannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa, beliau berkata, ada seorang lelaki pergi kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, sesungguhnya saya tidak mampu mengambil apa-apa daripada Al-Quran. Oleh itu ajarlah saya apa yang memadai kepada saya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Dia berkata, wahai Rasulullah, ini untuk Allah, apa untuk saya? Nabi SAW bersabda, kamu baca Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Ya Allah, rahmatilah daku, berilah rezeki kepadaku, afini, sejahterakan daku, wahdini, dan berilah petunjuk kepadaku atau pimpinlah daku. Bila orang itu bangkit pergi, qala hakadha, dia berbuat begini, ataupun dengan kedua belah tangan, setengahnya kata mengikut setengah riwayat, dia gitu. Terus Rasulullah SAW bersabda, adapun dia ini, sesungguhnya dia telah memenuhi tangannya dengan kebajikan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, pernah kami selalu bersembahyang sunat, tatawwu'. Kami berdoa sambil berdiri dan duduk, dan kami bertasbih dalam keadaan rukuk dan sujud. Riwayat satu lagi pun mithlahu supatu juga, tetapi di dalam riwayat ini tidak ada disebutkan tatawwu', yang sembahyang sunat itu tak ada. Qala, beliau berkata, kana Hasan membaca dalam sembahyang zuhur dan asar, sama ada sebagai imam ataupun di belakang imam,
dia membaca Fatihatul Kitab. Dia bertasbih, bertakbir dan bertahlil qadar qaf, yakni selama membaca surah Qaf dan surah Adz-Dzariyat. Bab tamamit takbir. Ini bab menyebutkan takbir, bertakbir di sepanjang sembahyang, ataupun bertakbir dengan sempurna, dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Mutarrif, beliau berkata, aku dan Imran bin Husain pernah bersembahyang di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau apabila bersujud, yakni mahu bersujud, akan bertakbir. Apabila mahu rukuk, beliau bertakbir. Dan apabila bangun daripada 2 rakaat, beliau bertakbir. Falamma sarafna, bila kami selesai bersembahyang, Imran memegang tangan saya dan dia berkata, sesungguhnya dia ini tadi, ataupun dia berkata, laqad shalla bina, dia mengimami kita tadi salat Muhammad, seperti sembahyang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Hurairah, meriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abdul Rahman dan Abu Salamah, bahawa Abu Hurairah selalu bertakbir dalam setiap sembahyang, sama ada sembahyang fardu dan selainnya. Beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika berdiri untuk bersembahyang, kemudian bertakbir ketika mahu rukuk, kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ini apabila bangun daripada rukuk. Kemudian beliau mengucapkan rabbana walakal hamd sebelum sujud. Kemudian beliau mengucapkan Allahu akbar ketika turun untuk sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, yakni daripada sujud. Kemudian bertakbir ketika mahu sujud kembali. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, yakni daripada sujud yang kedua. Kemudian bertakbir ketika bangun daripada duduk pada rakaat yang kedua. Dilakukannya begitu pada setiap rakaat sehinggalah selesai sembahyang. Kemudian beliau berkata, ketika ataupun selepas selesai bersembahyang, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling serupa di antara kamu bersembahyang dengan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya inilah sembahyangnya sehingga baginda meninggal dunia. Sesungguhnya beginilah cara sembahyang Nabi SAW itu sehingga baginda meninggal dunia. Abu Dawud berkata, ucapan yang akhir ini Malik yaj'aluhu, mengaitkannya, memberikannya. Malik, Zubaidi dan selain mereka berdua memberikannya kepada Ali bin Husain, yakni meriwayatkan daripada Zuhri daripada Ali bin Husain. Sementara Abdul A'la riwayatnya daripada Ma'mar menyerupai riwayat Syu'aib bin Abi Hamzah daripada Zuhri tadi yang dikemukakan dengan lengkap oleh Imam Abu Dawud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abzah bahawa beliau bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak menyempurnakan takbir. Abu Dawud berkata, maknanya apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, di situ dia tidak bertakbir. Dan apabila dia mahu sujud, dia tidak bertakbir juga. Wa idza qama minas sujud, apabila bangun daripada sujud, dia tidak bertakbir juga. Babun kaifa yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Ini bab bagaimana seharusnya seseorang itu meletakkan lututnya sebelum kedua tangannya.